Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tugasan untuk aktiviti berpasangan yang kedua. Okey, ahli kumpulan kami adalah saya, Nur Syairah binti Ahmad Syahimi, dan pasangan saya, Nur Arina binti Matnawi. Seterusnya, untuk tugasan pada kali ini, kami akan memamerkan soalan akhir tahun pendidikan Islam bagi tahun 6. Seterusnya kita akan terus pergi kepada objektif soalan pengajaran. Okey, untuk objektif pengajaran berdasarkan ujian yang dibuat terhadap para pelajar, objektif yang paling utama adalah memastikan para pelajar boleh membaca Al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid. Maknanya untuk memastikan pelajar ni bukan sekadar mengenal tapi mampu untuk baca dengan fasih, bacaan yang betul dan tajwid yang betul. Yang kedua, menghafaz surah-surah terpilih dari juzuk amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat-ibadat harian yang kita selalu amalkan lah. Yang ketiga, memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya. Dalam ujian ini juga, kita juga memastikan para pelajar mengamalkan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan. Yang kelima, memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Dalam ujian juga, kita juga menguji para pelajar dari segi mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Okey, lepas tu kita juga mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas perkembangan tamadun manusia. Seterusnya, adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, membaca dan menulis Jawi serta mencintai tulisan Jawi sebagai warisan budaya bangsa masyarakat negara Malaysia. Itulah antara objektif dalam pembelajaran dan pengajaran pendidikan Islam. Seterusnya kita akan pergi kepada Kelemahan. Kelemahan. Okey, seterusnya kita akan lihat ada beberapa kelemahan yang terdapat di dalam item soalan inilah. Soalan peperiksaan akhir tahun pendidikan Islam bagi tahun 6. Okey, antara item kelemahan yang terdapat di dalam soalan ini, yang pertama kita boleh lihat kepada item aneka pilihan. Yang mana aneka pilihan ini terdapat di bahagian tilawah bagi soalan tersebut. Okey. Antara kelemahan yang terdapat di dalam aneka pilihan adalah sukar membina item bagi peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya dia lebih fokus kepada pelajar yang mempunyai peringkat yang lebih rendah dan juga sederhana. Yang kedua, item yang kedua adalah item betul ataupun salah. Okay, dalam soalan ini, kita boleh lihat item betul ataupun salah berada di bahagian ibadah. Yang mana dia tukarkan kepada batal ataupun tidak batal. Jadi antara kelemahan yang terdapat di dalam item betul ataupun salah ini adalah menggalakkan tekaan. Maksudnya di sini pelajar akan main teka sahaja tanpa mengulang kaji pelajaran. Okey, item yang ketiga adalah item mengisi tempat kosong. Item mengisi tempat kosong dalam soalan yang telah kami pilih berada di bahagian tilawah. Jadi antara kelemahan yang terdapat di dalam item tersebut adalah ia tidak sesuai untuk menguji bagi kebolehan yang tahap tinggi. Seterusnya adalah item jawapan pendek. Item jawapan pendek berada di bahagian akhlak dan juga jawi soalan tersebut. Antara bentuk kelemahan, ia akan kita hanya boleh mengukur kebolehan bagi tahap yang rendah sahaja.
Seterusnya, bagi kesimpulan untuk pemilihan atau kelemahan yang terdapat dalam kertas soalan ini lebih fokus kepada soalan yang berbentuk objektif, yang mana kelemahannya adalah dia hanya boleh diuji untuk murid yang bertahap rendah dan juga sederhana. Sekian, terima kasih.